Betul kembali ke posisi itu supaya bau kiri senantiasa berbetulan ke kanan. Mengapa bau kiri tidak bau kanan? Bau kiri ini sebelah kiri kita ni ada jantung, ada kalbu, ada hati yang ubah-ubah, dan situlah tempat diri Allah. Hati ni dia ada fizikal, itulah jantung yang berfungsi. Dia ada ruhani, jiwa kita, hati kita. Senang susah, dia kita dapat rasa nak tengok tak dapat, tapi muka susah boleh tengok, muka suka boleh tengok, dia ceria, gelak, ketawa. Itu semua perasaan duduk di hati. Itu nurani dia, itu rohani dia. Jadi dia kena senantiasa memberi tumpuan pada rumah Allah. Bila kita menjadikan bau kiri kita berbetulan dengan Kaabah, mana hati kita senantiasa menumpu rumah Allah. Syarat yang ke-6 tadi, kedudukan bau kiri senantiasa berbetulan dengan Kaabah. Syarat ke-7 dalam kawasan. Syarat dalam kawasan dah sebut tadi. Dalam luar Kaabah, dalam masjid, macam di sebelah sini ni ada satu binaan Haji Ismail, kubur dia dengan kita, para kita. Dia panuh Kaabah sentuh dia. Jadi di sini dalam kawasan tawaf, luar Kaabah dalam masjid. Jadi syarat seterusnya ialah kali itu kita letak las. Sebelum las tu niat, jangan teralih pada selain tawaf. Kita tingkatan 5 tahun 2025 pergi umrah. Berapa tahun beza tu? 2010, 2025 15 tahun. Betul? Masa tingkatan 5 berapa umur? 17 campur berapa tak berapa umur? Nasabahnya gamai. Kalau tidak semua gamai tak berjodohan. Dan pasangan hidup tengah-tengah tawaf, nampak kawan tingkatan 5 tahun 2010 dia pun bergerak lagi untuk ini satu contoh berubahnya. Contoh berubah dia lagu, dia tujuan nak jumpa kawan tu, dia tahu ada lagi. Tapi kalau dia nampak kawan, dia teruskan tawaf. Lepas tawaf kan nak jumpa, atau dia mungkin dia segerakan kelanjutan tawaf dia, tapi dia sedar dia sedang tawaf, cuma ada peluang kan nak jumpa kawan. Yang ni niat tak boleh jejas, tapi memang bergerak tu itu niat berubah. Yang ke-7 yang ke-8-nya cukup 7 kali keliling. Itulah syarat sah tawaf yang 8. Selalu letakkan ramai kita, ingatlah kita dan lakukan tawaf. Dan bila kita nak bawa jemaah kita pergi tawaf, saya punya pengalaman, saya tentukan setiap jemaah pegang satu nombor. Sebab orang ramai, kadang-kadang kita terpisah-pisah. Bila selesai tawaf, kita panggil balik nombor atau banyak-banyak masa berjalan lah di sini. Terutama tawaf ni lah. Sudah tawaf kan, kita panggil nombor 10, nombor 20, random. Nak pastikan kalau boleh. Boleh pastikan semua dah ada berapa. Nombor 1, ada orang. Mana sebelum pergi kumpulkan orang di nombor. Ambil. Dia sebut nombor dia dah ingat.
nanti masa tawaf, selesai tawaf kita nak tahu dia ada dengan kumpulan kita ke tak ada ke. Itu tujuan kita merombulkan lima orang kita untuk kemudian mengurus dan menjejaki mereka. Okey. Now biasanya kita buat briefing tapi briefing tak datang rekaman tak sempat. Mungkin di hotel, mungkin di lobi hotel. Brief betul dan bergerak bersama dan nasihatkan jemaah kita ni bawa beg plastik untuk kesot, untuk mengisi alas kaki dan masing-masing pastikan kasut bagi perempuan selipar alas kaki lelaki bersih, tak ada najis. Kalau benda tu bernajis, tak boleh mana sebelum kita buat cek dulu. Kalau ada najis bersihkan. Dan perjalanan hotel ke masjid ini nasabahnya tak ada najis. Kalau ada pun najis yang dimaafkan. Ada tempat-tempat tertentu tapi najis dah kering, tinggal abu. Dia tinggal abu saja dia. Jadi itu najis yang dimaafkan. Tapi setepek saya turun menurut tepati kena bersihkan dulu. Masuk beg untuk masuk ke masjid. Ini antara perkara yang kita ambil tindakan lah. Baik. Tadi kita kata mulakan tawaf dari penjuru Al-Aswad. Kalau ikut model kita di mana mulakan kalau begitu orang perempuan di sini apa tu sahabat kita ini terus ke sana terus sini buat lain 90 sejak ke sana straight. Macam ni. Jadi ini yang boleh kita manfaatkan. Saya kata itu aja. Sebelah sini ada respon kerja ini. Jadi depan dan belakang. Belakang ni. Oh, straight. Juga main. Okey. Dia ini kan awak belum berkata kan. Muat macam mana kita nak beri muat. Kalau kelepaskan yang cepat kita keluar manfaat kursi di sini. Kita buat perjalanan constraint. Memang kaki ni constraint. Mana lain Lukman? Mana lain semua berulia sini? Padahal tak muat. Straight. Straight. Mana boleh ikut lain 90 darjah. Kita belajar matematik dulu lain 90 darjah. Ikut kan? Orang lagi macam ni. Dia orang tak nampak gambaran orang lagi. Mereka sini. Orang perempuan jangan sampai tersentuh orang lagi. Semua berjam sampai ujung sana pun apa? Semua berjam. Okey. Saya atur begini sebab tunjuk tempat permulaan tawaf. Di penjuru Al-Aswad ni dulu ada satu lain hitam 45 darjah.
ke tepi masjid. Jadi masing-masing yang mulai penjuru hanya suatu, masing-masing ambil dana itu. Tapi apa jadi bottleneck. Dia semua orang nak beritahu penting di situ. Sedangkan mulakan tawaf dari penjuru hanya surat, artinya daripada mana poin dalam penjuru ini sampai situ. Walaupun jauh dalam masjid. Maknanya tempat mulakan tawaf itu dia anjal. Tahu anjal? Waktu bekerja anjal. Dulu semua pejabat kerajaan nak mula masuk pejabat swasta Bosmina. Jem yang bukan tahu bila dianjalkan, ada pejabat mula 7.5, ada pejabat mula 8, ada 8.5, swasta 9, 9.5 dan seterusnya. Jadi sesak itu dapat diminimalkan. Jadi bila ada lain tengah semua orang tawar nak berhenti sini, dia jadi botol TCM lah. Sedangkan satu orang nak mula tawar, dia boleh mula di sini, dia boleh mula di mana-mana poin. Saya dah di mana-mana poin dalam sujud hajar aswad, sujud aswad sampai naik sini. Betul tak? Itulah gambaran mulakan tawaf dari poin, dari penjuru hajar aswad. Dan Saudi dia perintahkan, dia letak satu lampu hijau belah tepi masjid supaya masing-masing ambil perhatian. Tapi dari jarak tertentu, asal kita berbetulan dengan lampu hijau, belah sini pun boleh berbetulan, belah sana pun boleh berbetulan lampu hijau sebagai penjuru hajar aswad. Tapi setiap orang kena ingat dia mula dari poin mana. Dia mungkin mula poin sini, mungkin dia kalau poin sini dia berhenti pasal sini, okey. Dia memang dia mula poin sini. Sampai mana? Dia berhenti kat sini. Tak cepatlah tu dia berhenti. Mana poin dia mula? Dan benda tu tak perlu bawa cap ni terserah sekira-kira tidak boleh rigid, ada flexibility. Nah, hal ini pertimbangan yang jujur, jangan cengelan. Okey, now itu syarat pertama. Sekarang saya nak laporkan satu pusingan. Saudara sering tengok kalau untuk saya melakukan kedudukan yang sekarang buat supaya semua orang boleh nampak saya mulakan tawaf. Buat saya seorang nak tunjuk tawaf ni. Tetapi setiap kita kena simulir tawaf ni dengan 8 syarat sah tadi. Wajibkah berniat untuk melakukan tawaf? Tak wajib. Banyak syarat. Untuk tawaf umrah, tawaf haji dan tawaf qudum sunat. Untuk tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada wajib. Untuk umrah, niat umrah ada dalam diri kita, haji pun ada dalam diri kita. Untuk melakukan tawaf sunat berniat. Untuk tawaf selain daripada umrah, haji dan tawaf qudum bagi orang berniat ihram haji, itu sunat berniat. Untuk orang berniat ihram haji, tawaf qudum ni sunat berniat. Sebab bila dia datang niat dengan ihram haji, dia sampai Mekah, dia tak boleh terus buat tawaf rukun sebab dia belum wukuf. Jadi Mekah ni ada kemuliaan Allah di rumah dia.
Muliakan rumah Allah Ta'ala dengan tawaf wudu. Macam masjid, tahiyatul masjid. Kaabah, tawaf tahiyatul bait. Kalau kita berniat ihram haji, sunat berniat sekali aku tawaf sunat tahiyatul bait. Atau sahaja aku tawaf kudung ke Allah. Sunat. Tapi bagi jemaah haji, jemaah umrah yang Taif, wajib ke tak wajib nak pergi buat tawahan? Pendapat yang terpakai buat hari ini wajib. Tapi kita hanya maklum ada ulama tertentu kata sunat, dan setakat ini jatuh kuasa penasihat ibadat haji tabung haji belum masih berpegang pada pendapat yang kata wajib dengan wilayah tertentu. Kalau orang pergi Taif, dia dah masuk Mekah, maka dia akan lalu dekat Kanun Manazil. Siapa-siapa ada buat badan umrah, elok berniat di situ. Kita berniat, kalau kita pertama kali lah, kita berbikat dari yang mana kita masuk Mekah. Dari Madinah, berkali-kali kalau dia betul-betul berjalan ni masuk melintasi ruangan Kanun Manazil. Tapi tempoh kita pergi umrah, kita pergi Taif, kita masuk Mekah, kita tak larang umrah. Tak larang, nasihat apa? Yang nak umrah, naklah berniat di Kanun Manazil. Yang tak larang, nasihat atas hadir, dia saja nak beritahu apa dan betul balik Mekah. Dia sebabkan sunat bawa buat tawaf kudung. Tapi tawaf kudung yang ini masih itu dia ada niat ihram haji tak? Ada ke tak? Ada. Wajib berniat macam saja aku mengerjakan tawaf kudung, saja aku mengerjakan tawaf tahiyatul bait kata Allah Taala. Okey tu? Now saya nak mulakan tawaf. Ini jam betul Betul Okey, kita ada dalam setengah jam ni. Jadi bersama saya menerangkan ini, saya berdekat tentang sunat tawaf. Syarat dari 6. Saya dah siap menutup aurat. Saya dapatkan 7 wajah asbab untuk melakukan tawaf. Saya pastikan saya dah bersih hadap kecil dengan wudu, dah bersih hadap sahabat berhadap sebelum ni, mandi wajib. Dan mulakan tawaf itu penjual asbab. Sunat berniat bagi tawaf umrah, bagi haji. Dan sunat lagi mengucap hajar aswad. Setiap postingan jika dapat ucap hajar aswad itu terbaik. Tapi benda tu boleh kata mustahil. Orang terlalu ramai. Dan kita dalam ihram hajar aswad diwangikan. Tak boleh sama sekali. Sebab dia diwangikan. Baik. Kalau begitu, agama memberi kita satu keluasan dan satu jarak yang boleh kita berada tempat yang paling dekat dengan hajar aswad. Dekat tu mungkin kat situ, tapi tak nak dekat, nak sentuh dia. Dan satu jarak yang kita boleh berada, adab dia betul dan lambai. Kalau kita dekat, kita boleh istilah. Kalau tidak tawaf umrah, kita tidak ada merah, boleh takbil. Takbilnya apa? Boleh sunatnya mengucuk takbil. Ataupun istilah ni dari satu jarak yang dekat, kita sentuh hajar aswad dengan tangan kanan dan ucuk tapak tangan kanan sebagai isyarat untuk hajar aswad. Jika ini pun tak dapat, dari satu jarak yang dekat yang kita dapat, kita pun melambai. Tapi istilah ataupun melambai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Dan ucuk tapak tangan sebagai isyarat dan ucuknya. Jika keadaan tertentu kita tak boleh nak adab keadaan ini, dari begini saja kita tujuan haji, kita akan mulakan tawaf, bau kiri dah ready berada berbetulan dengan Kaabah, melambai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Dan ucuk tapak tangan. Jika orang ramai, memandilah sekali lambailah.
kali. Tapi kalau ramai, kita kena ada public minded, pemikiran ramai, ramai. Itu bukan seorang-seorang, ramai lagi orang nak mulakan tahap masing-masing. Okey, sekarang saya nak mulakan tahap pertama. Setelah berniat dan dapat melambai ajar sebab mulakan tawaf dengan kaki kanan. Dengan kaki melangkah, jangan pakai ayun je. Nak masuk rumah kaki kanan. Nak masuk rumah dengar. Masjid masuk kaki kanan, kiri. Tandas masuk kiri, kanan. Rumah masuk kanan. Ya, kemudian masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Tandas masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Rumah masuk keluar kaki kanan. Kaki itu keluar rumah kanan. Now saya menggunakan kaki kanan dan sepanjang-panjang tawaf ni zikir. Kalau ada buku boleh guna buku. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seterusnya lah. Kalau itu buku tu, buku zikir yang disusun tu, kalau orang tak bermain, memang sekira-kira kita setelah kita bertasbih Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dan berselamat wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Sampai di sini dalam doa itu ada satu doa yang menjadi amalan Nabi apabila melintasi hijab ni emas. Air yang turun di bumbung Ka'bah ni dia telekung air dah. Jadi air telekung tak elok, disalirkan keluar dengan satu saliran yang disalur emas untuk memuliakan Ka'bah. Jadi Nabi SAW apabila melintasi kawasan ini, Nabi berkata, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wal dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Dari segi saiz Kaabah tu sudah mulai. Kita sampai permulaan Hijr Ismail ni. Mereka doa tadi dan selesai baca kita pun baca di sini. Lepas tu apa pun zikir lah. Apa pun zikir. Kalau permulaan tawaf ada zikirnya. Semasa melintasi hijab doa tadi. Dan selepas penjuru apa ni? Syami. Kami duduk sini. Kami kalau jalan sampai ujung dunia, di dalam negeri Iraq sampai China sampai Jepun. Dan di sini Syam ada ke Mediterranean dan jalan. Kalau jalan sampai ujung dunia ni sampailah Mediterranean, Eropah sampai ke Alaska. Ujung utara tu. Dan meneruskan perjalanan tawaf ini sampai Bukit Yamani. Kita sampai ujung, kalau jalan sampai ujung dunia lalu Yaman, lautan ini tak tahu apa pun ada lepas kita. Tak ada nama pulau tak ada. Mana ada jadilah
Kaabah ni dia betul-betul center of the earth. Center of the earth ini Bukit Aswad, tempat mula Tawaf dan permulaan hari belah timur. Jadi kalau jalan ni sampai ke timur dan matahari terbit mula orang timur nampak dulu. Orang timur nampak dulu. Orang timur matahari terbit. Orang belah dunia lain dia mana? Malaysia subuh kot. Matahari dah terbit dah timur. Kita lewat sikit. Sentuh lewat sampai 24 jam dia lewat. Adalah point dia. Baiklah, itu bukan motor kita, cuma maklumat. Itu menunjukkan hebatnya tawaf ni kita mengelilingi pusat bumi. Mana semua belahan dunia ni telah kita sentuhi dengan laluan kita. Dan bila sampai di rukun Yaman ni, sunat menyentuh rukun Yaman ni. Masa tawaf tidak boleh menyentuh Kaabah. Tadi saya dah kata tak, masa kita meditasi Haji Ismail, ada orang dia sentuh Haji Ismail, sedang boleh mana Haji Ismail ni apa nama tu? Ada orang dia layaukan tangan di atas. Layau di dalam relax. Tak boleh sebab dia menyentuh Kaabah. Tapi dia sampai rukun Yaman ni sunat dalam menyentuh. Kalau tengah tawaf, sentuh Kaabah bakar pusingan itu. Sebab tak menepati syarat sah dalam kawasan. Dua Kaabah dia masjid. Tapi di sini sunat sentuh. Macam mana kontradik itu? Dalam riwayat mengatakan Nabi SAW semasa tawaf tidak melalui rukun Yaman ni, melainkan akan menyentuhnya, bukan munculnya istilah sentuh. Jadi kaedah di cerita, bila kita nak ambil sunat menyentuh, berhenti. Mana kita sudah tidak tawaf, bau kita tak berbetulan tak bau tak kisah, sentuh. Tak apa dah pasal kita tidak dah tahu dah berhenti. Nak ambil sunat. Dan bismillah ya Allahu Akbar. Walillahi alhamd tak sunat tunjuk tangan. Bila nak mula balik tawaf kena betulkan posisi. Bukan kalimah kita. Jangan dah sentuh terus saja. Tak sah sebab semasa menyentuh kedudukan bau tak berbetulan dengan Kaabah. Dia sentuh Kaabah, bau lagi ke lain. Jadi dia terus dia tawaf. Ada bahagian tawaf dia kedudukan bau dia tidak berbetulan dengan Kaabah. Jadi kena betulkan posisi bau menurut tawaf. Kalau kita tak dapat menyentuh kata orang dulu kita sunat melampai dari satu arah, dari satu jarak lah, jauh dekat terpulanglah ke arah Kaabah. Jadi untuk melampai boleh saja sama jalan. Sebab kita melampai di sini Allahu Akbar walillahi alhamd tak sentuh dia, lampai sunat. Boleh sama jalan, tapi untuk menyentuh rukun Yaman ni tidak boleh sama jalan. Kena berhenti tawaf. Clear point tu? Kita pun menerus dari rukun Yaman ni sampai Hajar Aswad ada doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tu? Berapa kali hasanah sebut? 2 kali. Apalah kalau sepakat cerita hasanah ni, kalau tak sepakat cerita dia ada hasanah 2 kali dan cerita dia. Tapi doa dia ngomong cerita. Baik, kita pun sampai sini. Komplitlah satu pusingan yang sebab mula tadi. Kalau di sini lah, tapi tidak ada masalah. Kita mula sini, sudah kat sini tak ada isu. Yang jadi isunya, mula dah kat di sini, sudah dekat sini. Tak cukup pusingan itu. Okey, stop. Ini saya cakap. Kita mula kat sini, tak ada isu, kita berhenti kat sini. Yang tak
boleh mula berhenti mula kat sini. Mula kat sini berhenti kat belakang. Okey. Yalah. Ada benda-benda ni memang kena diulang-ulang. Makin ulang makin sedap. Tak mau makin ulang makin kelapasan. Okey, saya dah tunjuk satu pusingan tawaf. Saya nak tunjuk dua ulang. Yang ketiga itu orang semua buat. Saya nak menegak tawaf, sekarang saya pusingan dua Komplikannya kalau dapat pujuk-pujuklah. Kalau saya tidak dalam niat ihram tawaf, niat ihram umrah, sebab saya nak ihram. Tapi ihram haji, bila kita dah selesai di Mina, balik ke Mekah, dia orang semua itu. Loh, kalau tak kami maklum saja, orang haji, dia datang ke awal di Mina. Dia boleh tuan ya tuan. Oh tak boleh. Orang dulu itu tak boleh, bukan kerana hukum, tak boleh kerana urusan. Baik, pusingan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Sunat kaki kanan, lalu kaki kanan, teruslah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan apa berzikir lah, dia tak mengikat. Cuma kalau melintasi Mizah Al-Jurmas memang gambar wali Nabi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah, kesehatan, wal mu'afah, penjagaan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata, dan perlindungan di buat dunia wal akhirah wal fawza fil jannah wa najata minan nar. Sunatnya. Dan di sini tak ada doa yang wali bin Nabi khas, tak ada. Tapi apa berzikir? Kalau diam saja masa tawaf harus bersembang tak habis-habis, makruh. Berzikir sunat. Apa berzikir? Kecuali tempat pun ada zikir wali bin Nabi, amalkan zikir Nabi SAW. Bila sampai sini, kita melangkai Bismillahirrahmanirrahim. Sama jalan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Dan tak ada cucuk. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dari segi ukuran masa berdoa tadi. Dan laluan kita memang sedang molek. Kalau orang tak ramai, mula baca di penjuru Yaman ni sampai dia selesai dalam orang ramai pula. Sebab Tuhan balik dunia Nabi. Dan bukan juga tak sampai di dalam ramai. Tiga kali tak sampai lagi. Baca apa-apa. Bahasa Melayu boleh. Apa-apa hajat lunaskan di situ sebab kawasan antara penjuru Raja Swat, penjuru Yaman ni, Raja Swat, kawasan yang sahaja okey? Ready untuk mulakan tawaf masing-masing? Kita ambil ladies first. Orang lagi mulakan tawaf. Orang lagi jangan tengok aja. Tengok bagi maksud belajar. Jangan tengok bagi maksud gelap. Okey, mulakan. Mulakan simulasikan. Dah start ke? Dah boleh jalan dah? Siapa dia punya bos?
bulan bau kita jangan sampai turun kali dan Ka'bah. Sampai kita bergerak tawaf ini kita boleh memberi arahan kepada jemaah umrah kita. Kita zikir dia, pokoknya sampai tujuh yang ini. Allah pun zikir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus ada orang ingat nak baik rukun yang mana yang orang tak ingat. Berhenti, jangan bergerak, jangan bercacah, cepat kita bercacah. Jangan bercacah. Yang dikatakan berbenturan Kaabah ni, bawah kiri tu, kalau kita cuba angkat tangan tu, angkat ni macam ni, hala, macam ni. Baik, kena tak Kaabah? Awal, kena tak? Saya rasa itu pun tak dapat nak menimbang ni. Saya tengok tak kena. Di sini tempat yang awak akan lari. Cuba jalan terus lagi. Jalan terus lagi. Jalan terus. Jaga syarat bau kiri menuju dengan Kaabah. Lima. Bukan 7. Berhenti. Saya indikasi ini sebab bila kita melintasi satu rukun yang ini, satu lagi rukun Hajar Aswad ni. Sinilah banyak orang loncos. Yang biasa loncos kita rukun Hajar Aswad. Ini dawam lagi dari itu. Kalau kena bagus tak? Kalau kena bagus. Yang tak bagus apa? Tak berbetulan bau kiri kita dengan siapa? Apabila realisasi rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Biasa dua tempat ni banyak orang loncos. Dia tak lepas. Bau dia tak berbetulan dengan apa? Yang lain-lain biasa insyaAllah ta'ala. Okey, mungkinkah kita bersenang? Sudah? Berhenti. Kita nak pergi keluar lagi berapa? Sudah. Terus kamu dengar, sudah bersih.
take action. Orang lagi, orang cuba kasih ruang orang lagi. Nak mulakan tawaf. Ambil kira orang lain tak tawaf tempat yang sempit ni. Naik dalam pemikiran. Okey. Yang terakhir ni boleh mulakan tawaf. Simulasi sekarang dimula. Bismillah. Mungkin Maju weh. Okey. Full dress. Simulasi tawaf. Full dress menamakan semua. Sunat-sunat yang kita tahu. Pasal berhenti. Ada berapa minit saja. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.